kasih Cikgu Zul. Okay, tajuk kajian tindakan setakat inilah belum ada perubahan lagi, meningkatkan penguasaan murid tahun 5A dalam operasi pendarapan di SK Kuala Matu. So, apa lagi? Tajuk Zul, macam ni. Okey sih tajuk ya. Ada nak diubah Ada perubahan kah? Apakah? sebelum kita akan seterusnya. Cikgu bentang habis dulu. Cikgu bentang sampai habis dulu. Nanti kita komen Okey. okey. Nah, untuk pemerhatian yang lepas fasa 1 Haria ada perubahan, diubah teruslah 100% dah diubah. Berbanding dengan presentation yang dihantar sebelum tu. Okey, yang pertama dalam kelas kami mendapati bahawa murid kurang menguasai pendarapan nombor dengan 2 digit melibatkan pengumpulan semula. Yang tanpa pengumpulan semula, so far saya ada masalah. Pasal dari segi konsep darab, murid dapat sebenarnya. Kemudian yang kedua, didapati kesilapan sering berlaku apabila menyelesaikan soalan pendarapan dengan nombor 2 digit, terutamanya yang melibatkan pengumpulan semula. Yang tadilah pengumpulan sewaktu mengumpulkan semula ya yang tidak ada masalah. Maksudnya dari segi konsep darab ada masalah. Kita tahu darab dia adalah tambah berulang. Pasal murid lemah berpotensi untuk membuat kesilapan pemiraan dalam bentuk lazim atau pakai bentuk lazim lah. Tidak lebih untuk membuat kesilapan yang lebih mudah pakai bentuk lazim. Terutamanya ketika mendarab digit yang kedua, digit puluh. Ada yang sampai pola 2 bentuk lazim, pasti ada juga yang kedua ya terus ke start dari start, sedangkan sepatutnya start puluh. Macam lah. Faham takkah dibentang? Okay, next. Dari pembentangan pemerhatian dalam PNP yang lepas. Okay, kemudian bila diselidik, sebenarnya kaedah pengajaran yang tidak pelbagai. Maksudnya sebelum tu tidak hanya difokuskan dengan bentuk lazim sahaja. So, pasal dari murid lemah didapati sukar pasal bentuk lazim dan darab dengan 2 digit lah, sebab terutamanya layer yang kedua lah yang ada masalah sebenarnya. Walaupun tidak dah kuasai fakta asasi Faye. Next. Laju sekali buat Zoom. Masa dok Okay, so dari segi perancangan untuk mengatasi masalah ya kami orang dah cuba untuk mencuba 4 strategi tu lah yang sedia ada, iaitu first, pakai bentuk lazim, lattice, cerakin mengikut nilai digit dengan menggunakan anggaran. Didapati antara keempat-empat strategi tu murid lebih minat dengan kaedah lattice dan tidak lebih, bagi tidak lattice yang lebih senang berbanding yang lainnya. Kemudian yalah hasil ya daripada perancangan ya so kami orang plan untuk fokuskan macam ni pencapaian murid pun tidak pakai bentuk kaedah lattice je daripada 4. Next. Cikgu Liza, boleh cakap bahasa Melayu Sarawak? Jangan cakap bahasa Melayu Sarawak kah? Guna bahasa Melayu baku. Oh ya kah? Baik-baik. Rekod ke Zul? Rekod dan kita akan tayangkan dalam YouTube juga kelak. Okay. Yang ni tak? Macam ni tak? Yang tu kah? Okay, next. Okay, next. Seterusnya. Okay, dari segi melaksanakan tindakan, kami telah memperkenalkan 4 kaedah dalam kelas. So, kami gunakan bentuk lazim, lattice, cerakin mengikut nilai digit dan anggaran. Okay, bagi memudahkan murid untuk menyelesaikan penerapan dengan nombor 2 digit melibatkan pengumpulan semula. So, fokuskan yang melibatkan pengumpulan semula sahaja. So
So kami perkenalkan keempat-empat kaedah tersebut dan daripada keempat-empat kaedah tersebut kami dapati bahawa murid lebih selesa dengan bentuk lattice, terutamanya yang melibatkan pengumpulan semula ni. Okay, next. Pagi. Okay, ni daripada pemerhatian yang kami buatlah, daripada pemerhatian dalam kelas. Kami dapati bahawa murid kaedah lattice untuk menyelesaikan soalan penerapan dengan 2 digit berbanding dengan 3 kaedah yang lain lagi tadi tu. Next. Okay, merefleksi. Sama jurid. Daripada hasil kerja murid yang menggunakan kaedah lattice ni, kami dapati bahawa kecuaian dan kesilapan yang murid buat lebih minima berbanding dengan penggunaan kaedah yang lain lagi. Next. Habis. Sekian, terima kasih. Betul kah? Habis ah? Dah, Yes. habis. Okey, jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aliza dan juga rakan-rakan Cikgu Sim. Syabas dan tahniah atas penulisan kajian tindakan. Dapat dengar kah? Dapat ah? Okey. Jadi kita lihat dulu dalam slideshow ni. Di slideshow ni Aliza Huzaimah Elia Khairul. Okey. So tajuknya adalah meningkatkan penguasaan murid tahun 5A dalam operasi pendaraban dengan menggunakan kaedah lattice di SK Kuala Matu. Berapa patah perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ada terlebih sikit. Biasanya tajuk ni kita buat kurang daripada 15 patah perkataan cikgu. Kurang daripada 15 patah perkataan. Jadi agak-agaknya macam mana cara kita nak kurangkan? Ada cadangankah Cikgu Aliza? Nanti dia minta dulu cukup je ni. Meningkatkan penguasaan Ija, 5. Murid tahun 5 ada 5 sebenarnya. meningkatkan penguasaan murid Kesuhan. dalam operasi penerapan dengan menggunakan di SK Kuala Matu perlu sih. Boleh juga mu nak letak. Meningkatkan penguasaan murid dalam operasi penerapan. Meningkatkan penguasaan murid dalam operasi penerapan menggunakan buang tangan lah. Menggunakan kaedah lattice Dengan buang. Okey. Kalau cikgu ubah sana tahun 5A SK Kuala Matu? Tahun 5A SK Kuala Matu. Tak payah lagi guna D. Meningkatkan penguasaan murid tahun 5A SK Kuala Matu menggunakan dalam operasi pendaraban dengan menggunakan kaedah lattice. Boleh. 15. Tahun 5A SK SK Kuala Kuala Matu. Matu. Dibuang Okey, boleh. Okey Joanna. Boleh. Okay. So daripada tajuk ini pun kita dah tahu bahawa cikgu nak fokusnya dalam subjek matematik dan cikgu nak menggunakan kaedah lattice untuk meningkatkan penguasaan murid dalam operasi pendaraban. Operasi pendaraban ke operasi darab? Pendaraban. Darab. Operasi darab. Operasi darab pendaraban kata kerja. Okey. Dalam operasi darab. Operasi darab. Okey. Boleh. So akan berlaku soalan-soalan daripada netizen. Dia akan tanya, kenapa mesti operasi darab? Kenapa tak operasi lain? Operasi darabkah yang bermasalah? Okey. Ya, kalau kata AUK, ada tak data-data yang berkaitan? Yang menyokong bahawa pendaraban itu yang masalah?
darab itu operasi darab yang bermasalah. Ada hasil kerja murid bila menggunakan bentuk lazim. Okey. So semua tu tadi pastikan ianya ada evidence lah, ada evidence. Okey, kita tengok dekat pemerhatian. Biasanya di pemerhatian ni kita melibatkan data. So data-data kita masukkanlah semuanya data-data yang ada. Macam contoh, murid kurang menguasai. Macam mana cikgu tahu murid kurang menguasai? Report PBD je. Daripada hasil kerja murid. Daripada hasil kerja murid. Latihan yang murid buat. Senang semak. Berdasarkan Berapa ramai murid yang tak dapat? Oh, data idol mungkin berdasarkan PBD, data PBD dia 13 orang Ah, yang belum menguasai. yes. Jadi 20. spesifikkan terus. Spesifikkan terus, letak terus sana 13 orang murid daripada berapa? Daripada 23 orang murid. Okey, so 13 orang murid daripada 32 orang murid. Berapa persen? Berapa persen? dalam 50. 13 daripada 23, 56. Dalam 56%. So data-data itu yang perlu. Maksudnya dekat sini saya akan letak yang ni tak perlu kau contohnya murid kurang penguasaan pendarapan nombor dengan 2 digit melibatkan pengumpulan semula. Kemudian letak data macam tu lah Cikgu Zul. Terus masuk data. Terus masuk data. Oh, maksudnya yang ayat ni tak perlulah. Ayat perlu. Cuma ubahlah ayatnya. Berapa orang murid? 13 daripada pemerhatian kan, 13 daripada 23 murid kurang menguasai. Ya, kurang menguasai pendaraban. Nombor Dengan 2 digit. Cumanya tadi, macam mana cikgu dapat detect, dapat kesan bahawa dia kurang menguasai pendaraban? Okey, daripada hasil kerja dalam latihan, Okey, dalam latihan tu ada berapa soalan? 5 soalan. Okey, dalam 5 soalan tu semua soalan pendaraban kah? Ya, melibatkan pengumpulan semula 2 digit. Pendarapan dengan 2 digit melibatkan pengumpulan semula. Yang itu pun perlu dijelaskanlah bahawa semua murid tak dapat. Apa maksud cikgu menguasai? Adakah belah betul semua menguasai ataupun betul 4 menguasai ataupun betul 3 dah kira menguasai? Betul 3 baru menguasai. Setengah dari soalan. Yang itu kena cakap juga dalam ni. Detail lah Zul. Okay. Memang detail. Jadi cikgu boleh panjangkan sikitlah ayat tu, tambah sikit ayat lah bagi tahu murid yang tidak menguasai adalah murid yang salah semua ataupun salah 2 saja. Daripada yang ataupun boleh buatlah yang betul 3 ke atas. Itu yang menguasai. Memang detail lah. Itu untuk poin yang pertama Cik Zul. Baru poin pertama. Okey, yang kedua. Kesilapan sering berlaku apabila melibatkan pengumpulan semula. Macam mana cikgu tahu kesilapan tu? Dalam latihan. Terutama untuk layer yang kedua. Bentuk lazim layer yang kedua. Maksudnya yang melibatkan nombor puluh tu. Contoh 23 kan. Bila darab dengan 3, okey. Bila darab dengan 2, layer yang kedua yang masalah. Okey, jadi berapa orang yang silap tu? Yang silap untuk layer yang kedua? Yang silap layer kedua sebanyaknya dalam 5 orang. Daripada 13 tadi yang belum menguasai. Macam mana cikgu tahu nya silap? Nya silap, apa yang dimaksudkan dengan silap ya? Nya salah kira kah? Nya lupa letak pengumpulan semula kah? Ataupun nya hafal sifir kah? Dekat layer yang kedua ya. Nya start dari sa juga. Maksudnya nya si extend ke pulau. Okey. Mezul. Adakah semuanya macam ni? Berapa orang yang silap macam tu? Linus 5 orang. Linus 5 orang. So
cikgu perlu nyatakanlah bahawa ada 5 orang murid yang sering. Bila sebut perkataan sering, maksudnya benda ni dah banyak kali dibuat. Nah, cikgu perlu keluarkan tarikh, contohnya tarikh 1 Julai Haria, contohnya 1 Mac Harianya salah. Pasal 3 April Haria pun benda yang sama juga salah kali kedua. Dah guna perkataan sering nak. Kesilapan sering berlaku. Maksudnya dah banyak kali dia silap. Berapa banyak kali dah dia budak tu silap? Ada si data ya? Kerja rumah tak? Kerja rumah. Okey, cikgu boleh guna rekod kerja rumah. Tengok balik kerja rumah. Okay. Dalam kerja rumah tu ada berapa kali dah dia buat kesilapan. Cikgu kira. Contohnya budak A tu dia ada kesilapan yang sama sudah 3 kali dah dia silap. Barulah cikgu boleh kata sering. Nak lagi bagus, cikgu buat jadual. Jadual. Budak A kesilapan dia tidak mengumpul semula berapa kali. Budak B kesilapan dia salah kira berapa kali. Budak C kesilapannya tidak mengumpul semula berapa kali. Macam ni. Maksudnya Cikgu Zul, kita pakai stepkan kesilapan yang dia buat lah. Kita perlu keluarkan dan pecahkan apa kesilapan-kesilapan yang sering kali dibuat oleh murid. Okey. Okey. Yang ketiga, murid lemah berpotensi untuk buat kesilapan pengiraan. Murid lemah. Siapa murid lemah? Linus. Ini Murid yang apa kategori murid yang lemah? Macam mana cikgu kata murid tu lemah? murid pemulihan. Murid pemulihan kah? Ada data kah? Linus. Mungkin cikgu boleh cakap dekat sini, murid-murid pemulihan adalah berpotensi besar untuk membuat kesilapan. Step terus murid pemulihan. Step terus murid pemulihan. Ataupun daripada data nombor 2 tadi, statement nombor 2 tadi tu, cikgu nyatakan terus yang silap-silap ni semuanya murid pemulihan. Cakap terus. Okay. So memang dah support lah di sana. Okay. So itu adalah pemerhatian. So apa kaitannya dengan bentuk lattice? Cikgu perlu cakap juga dalam ni. Ada tak budak buat apa? Kebiasaan. Pendaraban itu apa jenis? Cikgu perlu tu pun pemerhatian kan? Itu pun pemerhatian kan? Jadi mungkin cikgu boleh tambah satu dekat pemerhatian ni, apakah kaedah pendaraban yang digunakan oleh murid? Cikgu buat survey. Cikgu buat survey. Contohnya dalam 20-30 orang murid tadi tu, berapa ramai yang guna kaedah lattice? Berapa ramai yang guna kaedah biasa? Berapa ramai yang guna kaedah bunga mawar? Cikgu keluarkan, cikgu kira satu-satu. Okay. Jadi rupa-rupanya bila cikgu kaji, rupa-rupanya yang menggunakan kaedah biasa, itu yang banyak silap. Tapi budak-budak yang guna kaedah lattice, dia tak silap. Dia memang akan betul jawapan. Dari sana cikgu akan gunalah data tu untuk langkah yang berikutnya. Okay ya. Barulah kita masuk dekat refleksi. So dekat refleksi, pengajaran tidak pelbagai. Murid didedah dengan bentuk lazim. Murid agak lemah. Macam mana refleksi ini? Refleksi ini dia lebih kepada menjawab soalan why. Why? Kenapa budak salah-salah buat pendaraban? Jadi kena kajilah. Adakah budak tu lupa? Adakah budak tu tak ingat ataupun dia memang tak tahu? Itu antara benda-benda yang kita perlu tengok juga. Dia lupakah, dia tak tahukah apa? Ataupun dia langsung hilang ingatan. Datang gila hari ya. Terus hilang ingatan. Ataupun masa tu tiba-tiba dia tak ada mood nak buat kerja, memang tak dapatlah dia buat. Jadi maksudnya di sini, macam mana cikgu kata,
murid itu tadi uh, gagal menjawab soalan darab. Mesti ada dia punya bangau bangau nak. Bangau bangau macam 5Y lah. Mestilah ada dia punya kaji kita orang testingnya di sia. Kajinya di sia. Okey? Jadi perlu dijelaskan lagi lah. Barulah dari sana cikgu masuk dekat kaedah pengajaran tidak pelbagai. Macam mana cikgu tahu kaedah pengajaran cikgu tak pelbagai? Sebabnya murid hanya didedahkan dengan bentuk lazim sebelum ini. Sebelum ini. Habis tu dalam buku teks tu tak tengok kah? Dalam buku teks kan ada kaedah lattice. Ada. Maksudnya apa? Murid saya suka buku teks. Murid tak suka buku teks. Kalau murid tak merujuk buku teks, dia tak belajar daripada buku teks. Itulah antara sebab-sebabnya tadi. Kecuaian. Satu contoh dia kecuaian. Yang kedua dia lupa. Dia lupa, tak tahu macam mana buat. Yang pertama cuai, dua lupa. Yang ketiga oleh kerana dia tak suka merujuk buku teks. Dia tak suka merujuk buku teks. Ada yang tahu, ada yang faham. Tapi dia sengaja buat salah. Ada juga. Jadi benda ni tadi yang saya maksudkan, cikgu perlu buat dia punya refleksi tu macam susun dia lah. Bangau tu macam mana. Okey. Yang ini kita panggil sebagai RCA. Dalam kajian kita panggil ni sebagai RCA, root cause analysis. Root cause analysis. Ataupun kita boleh guna 5Y. Okey, 5Y. Okey, kemudian yang seterusnya murid lemah agak sukar. Lagi sekali murid lemah ni. Cikgu terus letaklah murid pemulihan. Okey. Murid pemulihan lazim dengan 2 digit terutamanya melibatkan kerana agak rumit. Macam mana cikgu tahu benda ni? Dia ada beritahu kah? Cikgu rumit betul lah nak buat. Ada dia bagi tahu macam tu kah? Ada budak. Cikgu susah betul nak buat. Ada. Kalau ada itu dah jadi temu bual. Itu dah jadi temu bual. Kita tanya kan, okay, kenapa kamu tak dapat jawab soalan ni? Aduh cikgu, saya tak dapat lah, susah sangat ni soalan ni. Okey, jawapan budak tadi susah. So kita tik lah, tik. Budak A kata susah. Budak B kata susah. Kita kira lah berapa ramai budak kata susah. Ataupun budak tu kata susah. Complicated sangat lah soalan ni, susah. Okey. Ataupun cikgu, saya salah kira lah kata dia. Saya salah kira. Saya tak ingat lah. Kira berapa orang yang kata tak ingat. Macam ialah semua, itulah semua data-datanya. Untuk apa? Sebabnya daripada data ini kelak akan menentukan tindakan kita yang seterusnya. Akan menentukan tindakan kita yang seterusnya. Contoh kalau kebanyakan budak tu tadi, kebanyakan murid kita tadi tu dia kata dia lupa macam mana nak guna lattice. Padahal cikgu Aliza dah ajar dah dalam kelas macam mana guna lattice. Dia lupa. So, bila lupa, solutionnya mesti menjurus ke arah mengingat. Betul lah? Mesti mengingat. Cara untuk mengingat macam mana nak buat lattice. Bukannya lagi memperkenalkan lattice. Kalau lupa. Kalau ceritanya tadi daripada kita kaji, rupa-rupanya budak ni tak tahu pun. Tak pernah pun diajar penggunaan lattice, maka dengan itu barulah cikgu Aliza boleh kata, okey, Melah, ni saya ajar macam mana guna lattice. Faham? Ada beza? Okey. Ada beza. So pastikan data yang cikgu guna nya ada kaitan dengan tindakan yang seterusnya. Okey ya. Okey, seterusnya kita lihat dekat merancang. So apa yang berlaku dalam merancang ini memperkenalkan pelbagai kaedah untuk menyelesaikan soalan dengan melibatkan ni cerakin mengikut nilai. Memperkenalkan pelbagai kaedah. Maksudnya murid tadi saya mengandaikan dekat bahagian refleksi tadi budak-budak tak tahulah kaedah lain ni. Budak-budak tak tahulah kaedah lain. Jadi yang ini cikgu tambahlah. Cikgu tambah dekat sana
Murid tak tahu kaedah lain. Kan bangau oh bangau. Kenapa dia dapat jawab apa semua kan? Tapi kalau di hujung cerita ni dalam refleksi tu bangau oh bangau tu cerita tentang murid tu cuai. Kalau murid tu cuai, bila masuk dekat ni memang tak dapat lagi lah cikgu guna ni sebab dia cerita hal cuai. Nah, kalau cuai, cikgu perlu cari cara lain untuk mengelak cuai. Macam mana cara nak elak cuai? Tak ada cara lain. Satu je cara dia. Macam mana? Latih to be. Untuk mengelak cuai, kena latih to be dan perlu sentiasa alert dengan apa yang ditulis. Itu untuk cuai. Tapi untuk ni, yang cikgu buat merancang ini, maksudnya budak tu tak pernah lagi diperkenalkan dengan kaedah-kaedah lain untuk mendarab. Boleh? Jadi dekat sini, kat refleksi ni cikgu cakap lah, budak pun tak tahu macam mana nak buat darab, tak pernah didedahkan. Bangau bangau hujungnya tadi, tambahlah satu. Murid tak pernah didedahkan dengan kaedah lain untuk mendarab. Okay? Gutlah cun masuk sini merancang. Okay? And then nombor 2, mengenal pasti kaedah yang paling membantu murid menguasai mendarab dengan nombor 2 digit. Ini bahaya ni. Macam mana cikgu kenal pasti kaedah yang paling membantu? Ada buat survey kah? Cikgu Liza? Selepas kenalkan 4 kaedah. Ada buat survey kah? Ada buat survey kah? Daripada hasil kerja, kami tengok yang mana yang kaedah mana yang murid kurang membuat kesilapan. Okey, dan didapati bahawa bila menggunakan lattice mereka kurang buat kesilapan. okey, mereka kurang membuat kesilapan. Okey, berapa ramai? Selalu berapa ramai Zulif? Ya, Semua memilih untuk lattice. semua memilih untuk lattice. Okey, sebab benda tu tadi, ni kan merancang. Kita mesti dapat bayangan awal untuk hasilnya kelak. Jadi apa yang saya maksudkan, dekat bahagian merancang ini, cikgu perlu keluarkan dia punya how. Kalau refleksi ni soalan dia why. Dalam refleksi soalannya banyak tanya tentang why. Dalam merancang soalan yang banyak ditanya adalah how. How, bagaimana? So yang ini cikgu dah pun menyatakan dalam mula-mula ni, cikgu mengeluarkan pelbagai cara lah, pelbagai kaedah seperti bentuk lazim, lattice, cerakin mengikut nilai digit anggaran apa semua. Itu langkah pertama. Langkah kedua cikgu mengenal pasti kan? Nombor mana? Lepas tu langkah ketiga apa? Menggunakan kaedah lattice. Bolehkah? Menggunakan kah? Dah kenal pasti. Dah lepas kenal pasti apa jadi? Terus kepada lattice lah. Iya kah? Memang lattice kah? Dah okey, macam tu, macam ni. Bila kita dah kenal pasti, apa langkah seterusnya? Biasanya lah, saya bagi cadangan lah cikgu. Biasanya, lepas kita kenal pasti, kita memantapkan lagi. Memahirkan lagi ataupun establishkan lagi lah, memahirkan lagi murid terhadap kaedah yang paling membantu mereka. Kan tadi cerita hal paling membantu nak. Kita memantapkan lagi lah. Maksudnya kita berilah soalan-soalan yang lain nak, betul sih? Betul. Ya dalam perancangan. Dalam perancangan. Okay. So next, melaksanakan tindakan. So dalam melaksanakan tindakan, biasanya soalan yang terlibat adalah what happened? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? So murid telah diperkenalkan 4 kaedah. Okay. So di sini Cikgu Aliza patutnya letak murid apa yang berlaku? Murid telah pun menerima semua tu dan bentuk lattice paling apa tadi? Paling disukai. Paling disukai. Tapi bukan objektif utama kita. Bukan itu objektif utama kita. Objektif utama kita apa? Untuk cari cara yang terbaik.
Yang ini supaya murid menguasai untuk buat operasi darab. Betul tak? Ya. Kita nak tengok supaya murid menguasai. Dia suka tak suka tu belakang cerita. Yang paling penting dia menguasai. Okey. Jadi ceritanya tadi mesti ada connection, mesti bersambung, mesti ada kesinambungan. Dia mesti menguasai. Kalau kita nak tengok menguasai dekat kalangan budak-budak ni macam mana? Daripada hasil kerja, Daripada hasil kerja, macam mana? penguasaan. Macam mana kita nak ukur? Bandingkan dengan yang sebelum ni. Okey. Kita bandingkan yang sebelum ini. Sebab tu data tu tadi penting. Sebelum dengan selepas. Dekat pemerhatian ni kita masukkan data selepas. Kita masukkan data selepas. Apa yang berlaku selepas. Okey. Lepas tu lebih ramai murid memilih penggunaan lattice untuk menyelesaikan. Yang ni kena cakap lah lebih ramai tu berapa orang? Semua. Semua. Kalau semua letaklah semua. Okey, lepas tu bagi tahulah sekali. Bagi tahulah sekali markah dia macam mana. Okey. Kalau sebelum ini daripada 5 soalan, 1 soalan je betul. Bila dah buat buat apa yang dirancang tadi tu hasilnya kita dapat dalam pemerhatian ini semua dapat 4 betul, 5 betul. Macam tu. Buatlah jadual dia. Okey. Buatlah jadual dia. Jadual berilah data yang dah dimasak, jangan data mentah. Data mentah maksudnya nama budak markah. Itu data mentah. Kalau data yang dah dimasak, kita jadikan dia dalam bentuk graf, dalam bentuk peratusan, contohlah. Okey ya. Ratus ni. Okey. Okey, and then barulah kita masuk dekat refleksi. Refleksi ni biasanya kita ambil 3 benda lah. 3 perkara lah kita perlu cakap dalam refleksi ni. Apa dia? Yang pertama adalah kekuatan. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan. Lepasnya ketiga, cadangan penambah baikan. Okey. So, lagi sekali, apa kekuatan? Sebenarnya cerita cikgu ni, apa yang saya lihat bukannya kekuatan terhadap kaedah lattice. Kaedah lattice memang dah ada. Bukan cikgu punya ni kaedah lattice ni kan? Ya. Siapa punya ni kaedah lattice? Tahu. Lattice nama Encik. Okey, masa kami ada Zul. Lama sudah. Lama dah? Okey. Apa yang saya maksudkan di sini adalah, okey. Bila cikgu nak buat bahagian refleksi ni, cikgu kena bagi tahu apa langkah yang cikgu buat tadi tu. Sebenarnya apa yang saya lihat kajian cikgu ni dia bukan cerita hal lattice semata-mata. Setuju tak cikgu? Setuju. Cikgu sebenarnya mencari kaedah-kaedah yang lain yang mana lebih sesuai dengan budak. Betul sih? Betul. Jadi dekat bahagian refleksi, cikgu cakaplah hasil daripada apa? Ini cara ni, pemerhatian ni, hasil daripada memperkenalkan 4 kaedah kepada murid, didapati bahawa kaedah lattice menjadi pilihan ramai. Dan apabila kita memperkenalkan kaedah-kaedah yang lain, murid rasa lebih terbuka untuk belajar, buka mindanya, bukanya pun pelbagai alternatif lain untuk membuat peneraban. Maksudnya apa yang cikgu buat di sini, kalau dari segi tajuk ni, dia dah berubah dah sebenarnya. Bukannya menggunakan kaedah lattice, tapi sebenarnya cikgu menggunakan pendekatan lain. Betul sih? Apa pendekatan yang cikgu buat? Cikgu beri memperbagaikan kaedah dalam operasi darab. Betul tak? Meningkatkan penguasaan murid dengan
menggunakan pelbagai kaedah. Meningkatkan penguasaan murid tahun 5A SK Kuala Matu dalam operasi darab melalui pelbagai kaedah. Hmm. Dari sana barulah kita dapat ujung ceritanya tadi. Oh, rupanya budak pilih Yalah. lettuce. Setuju. Okey ya. Okey. Ataupun kalau cikgu nak guna kaedah sendiri. Ini kaedah Aliza. Ini pendekatan Aliza ni. So pendekatan Aliza adalah kita keluarkan pilihan-pilihan yang ada. Daripada pilihan-pilihan tu kita pilih. Kita bagi peluang kat budak dia nak guna yang mana. Dan kita tengok markah budak tu yang mana paling besar markah. Dari sanalah kita akan pilih. So daripada sana kita dapat kita dapat kekalkanlah yang mana dekat di hati budak. Yang itu kita maintain je guna dalam kelas. Macam itu. Okay, so dekat bahagian refleksi cikgu tadi, dekat bahagian refleksi, cikgu cakap macam itulah kekuatan dia bila guna pendekatan ini. Saya tengok ni pendekatan lah, Cikgu Liza. Setuju kan? Setuju. Okay. Saya baru terfikir. Ya. Nya sebenarnya pendekatan. Dia sebenarnya pendekatan, bukannya kaedah pendekatan cikgu terhadap murid. Jadi cikgu dah memperkenalkan semua kaedah-kaedah yang ada. Jadi kekuatannya kita beri peluang kepada murid untuk memilih yang mana dekat di hati dia, yang mana senang untuk dia. Itu kekuatan dia. Kelemahan dia apa? Ni kita nak buat refleksi ni. Kelemahan dia bila kita guna pendekatan ini, apa kelemahan dia Cikgu Liza? Agak-agaknya apa? Satu, dia akan mengelirukan murid lah biar terlalu banyak pilihan. Ya betul. Lagi? Apa lagi? Lepas dia murid dia betul-betul si menguasai satu kaedah ya tadi, kaedah-kaedah yang tadi itu, ada kemungkinan untuk buat lebih lagi kesilapan sebenarnya. Sebab macam daripada 4 kaedah yang ada, kalau dia serap sikit-sikit daripada setiap kaedah tu, dia akan lebih mengelirukan murid lah. Lepas, Okey. lepas tu, lagi ya. Dari segi cikgunya macam mana? Cikgu yang mengajarnya macam mana? Kelemahan, kekurangan guna pendekatan tu. Agak ambil masa lah. Ya, agak ambil masa. Jadi benda-benda tu lah cikgu masukkan dalam refleksi. Okey ya. So, apa lagi? Adakah dia tertakluk kepada 4 sahaja ataupun ada kaedah-kaedah yang lain? Ini pun satu soalan juga. Cikgu boleh fikirkan. Okey. Cikgu boleh buka lah kepada budak-budak tu. Kalau ada cara lain, kita sebenarnya bila kita buka kepada budak, ada cara-cara yang lain. Kita sebagai cikgu kita perlu ajar juga nak. Tapi ada budak-budak yang extra genius ni, yang terlebih genius, dia ada cara dia tersendiri. Minta dia share. Kalau ada lah. Kalau ada. Minta dia share. Okay? Itu kekuatan, kelemahan, and then cadangan penambahbaikan. Cikgu Liza cuba bagi contoh lah. Cikgu Liza cuba bagi contoh lah apa cadangan penambahbaikan. Mungkin Cikgu Liza boleh kata untuk cadangan penambahbaikan, mungkin saya akan ajar murid ini satu masa kelas, satu kaedah. Contohlah, satu kaedah. Jadi ada 4 kaedah, 4 masa kelas lah. Ataupun tak dapat guna cara tu, habis masa saya. Habis masa dibuang macam tu je. Mungkin Cikgu Liza guna kumpulan lah. Kumpulan dalam kelas tu, kumpulan A guna cara biasa, kumpulan B guna lattice, kumpulan C guna yang lain-lain tu. Lepas tu kita tengok lah. Lepas tu kita survey juga dengan budak macam mana. Itu adalah cadangan untuk penambahbaikan. Okey, kecilkan skop. Kecilkan skop. Dan boleh fikirkan juga untuk apa? Operasi-operasi yang lain. Untuk topik-topik yang lain macam mana? Ni untuk topik darab nak. Untuk topik darab. Kalau untuk topik lain macam mana? Mungkin cikgu boleh masukkan juga dalam refleksi.
Cikgu bagi tahu lah. Mungkin untuk topik-topik lain saya nak gunalah pendekatan Aliza ni. Biasa kita dengar pendekatan Ali nak, ini pendekatan Aliza. Bagus Sains. Okay? Okay, So okay. bila dah lengkap bahagian tu refleksi, maka dah lengkap lah. Sebenarnya kita dah membawa ke arah kitaran yang berikutnya. Lepas refleksi kan ada pemerhatian. Refleksi. Lepas refleksi apa? Lepas refleksi merancang. Merancang lepas dia melaksanakan tindakan. Ya. Dia akan pergi untuk tindakan yang seterusnya lah, cikgu. Okay. Okay, ada soalan kah? Jelas? Jelas. Maksudnya yang cadangan tadi, maksudnya yang slide ni, kami tukar balik lah, Cikgu Zul. Jadi balik. Okay. Macam tu. Cikgu terus buat dalam penulisan. Okay, terus buat dalam penulisan kolokium TS25 lah. Terus buat dalam penulisan dan terus sediakan video pembentangan. Macam tahun lepas. Okay. Macam tahun lepas. Terus sediakan video pembentangannya. Macam slideshow ni mungkin Cikgu Aliza boleh tambah baik lah. Terus masuk penulisan. Mungkin boleh minta bantuan rakan-rakan lain lah untuk sama-sama jadi jadi artis dalam video ya. Aliza, Huzaimah, Elia, Khairul. Di bahagian mungkin Aliza dulu mula di bahagian pemerhatian. Murid kurang ni. Okay, di bahagian refleksi Asim lagi macamnya. Video bila? Kelak lah beri. Ada link kelak beri. Bila due date-nya dalam bulan 7 lah. Boleh cikgu? Okay. Boleh. Okay, rasanya itu sajalah daripada kita. Terima kasih. Okay, terima kasih.